apakah yang dimaksudkan dengan alam sekitar? Alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Namun, tahukah kalian bahawa alam sekitar juga boleh dipanggil sebagai flora dan juga fauna? Namun, tahukah anda semua, di dalam dunia yang serba moden ini, pencemaran juga berlaku di mana pembangunan yang pesat di Malaysia telah banyak menyumbang kepada krisis alam sekitar iaitu pencemaran. Pencemaran boleh berlaku di mana-mana sahaja. Terdapat pelbagai jenis pencemaran yang disebabkan oleh perlakuan manusia itu sendiri. Sebelum kita beralih kepada jenis-jenis pencemaran, alangkah baiknya dahulu kita mengenali apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran ini? Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar iaitu AKAS pada tahun 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran ialah perubahan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau asas sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan bahan buangan sehingga menjejaskan kegunaan-kegunaan yang berfaedah yang boleh menimbulkan sesuatu keadaan yang mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan manusia, haiwan serta tumbuhan yang terdapat di bumi ini. Jadi, apakah jenis-jenis pencemaran alam sekitar yang terdapat di dunia ini? Salah satu jenis pencemaran yang terdapat di seluruh negara di dunia ini adalah pencemaran udara. Apakah itu yang dimaksudkan dengan pencemaran udara ini? Pencemaran udara berpunca daripada pelepasan asap yang kotor oleh industri ataupun asap daripada kenderaan yang terus ke udara melalui cerobong asap kilang, asap kenderaan, motor di jalan raya, asap rokok, pembakaran terbuka dan letusan gunung berapi. Antara punca-punca pencemaran udara adalah disebabkan oleh pelepasan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida dan juga gas karbon sulfur dioksida yang dilepaskan oleh asap kilang, asap kenderaan, pembakaran terbuka serta asap rokok. Pencemaran seterusnya adalah pencemaran air. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran air? Pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan juga gas. Ianya merujuk kepada pencemaran jasad air seperti tasik, sungai, lautan, akuifer dan air di bawah tanah, dan kebiasaannya diakibatkan oleh kegiatan manusia. Namun, tahukah anda punca-punca yang menyebabkan pencemaran air? Yang pertama adalah sisa tumbuhan yang kurang bersih. Yang kedua adalah tumpahan minyak daripada kapal. Yang ketiga adalah penggunaan baja kimia yang berlebihan. Dan akhir sekali adalah pembuangan sampah.
Seterusnya, kita akan beralih kepada pencemaran bunyi. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran bunyi? Pencemaran bunyi atau bunyi persekitaran merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan juga bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan hidupan lain. Antara punca-punca yang menyebabkan pencemaran bunyi adalah disebabkan oleh bunyi bising daripada kapal terbang, bunyi kenderaan serta bunyi yang dihasilkan daripada kawasan pembinaan. Bagi pencemaran yang terakhir pula adalah pencemaran tanah. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran tanah ini? Pencemaran tanah atau pencemaran tanah adalah disebabkan oleh kehadiran xenobiotik, iaitu bahan kimia buatan manusia atau perubahan lain pada persekitaran tanah semula jadi. Ianya mungkin disebabkan oleh aktiviti-aktiviti industri, bahan kimia pertanian atau pelupusan sisa yang tidak wajar. Bahan kimia yang paling biasa terbabit ialah pelarut, racun perosak, pelambam dan lain-lain seperti logam berat. Antara punca-punca yang menyebabkan pencemaran tanah daripada berlaku adalah disebabkan oleh pembuangan sampah, pembalakan haram yang tidak terkawal, pembuangan sisa kumbahan dan juga hujan asid yang menyebabkan kesan pH terhadap tanah meningkat. Terdapat pelbagai cara untuk kita menjaga alam sekitar. Ianya boleh dilakukan oleh semua orang di dunia ini seperti kerajaan, sekolah mahupun ibu bapa. Yang pertama adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam penjagaan alam sekitar, di mana ibu bapa boleh menjadi suri tauladan dan juga contoh kepada anak-anak. Ibu bapa juga boleh mengajar kemahiran asas berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Dan akhir sekali, ibu bapa boleh memotivasikan anak-anak untuk sentiasa menjaga alam sekitar. Seterusnya pula adalah daripada pihak sekolah. Pihak sekolah boleh mengadakan projek cintai alam sekitar kepada murid-murid di sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga boleh mewujudkan kelab cintai alam sekitar agar dapat menarik minat murid dalam menjaga alam sekitar. Dan akhir sekali, pihak sekolah boleh melaksanakan pendidikan alam sekitar di setiap sekolah kepada murid-murid. Seterusnya pula adalah daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan juga memainkan peranan penting dalam penjagaan alam sekitar. Yang pertama sekali, pihak kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran alam sekitar bagi memberi kesedaran terhadap masyarakat berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Seterusnya, kerajaan juga boleh menguatkuasakan undang-undang yang terdapat di negara ini. Sebagai contoh, kerajaan boleh mengenakan denda ataupun hukuman terhadap pesalah yang menyebabkan kepada kerosakan alam sekitar seperti penebangan hutan secara haram. Yang terakhir sekali, kerajaan boleh menjalankan penelitian dan juga inovasi untuk menjaga alam sekitar. Jadi, itulah serba sedikit berkaitan dengan alam sekitar dari segi pencemaran dan juga cara penjagaan. Sekian, terima kasih.